Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, hormati Tuan Pengerusi, Tuan Imam, hormati tuan-tuan puan-puan sekalian. Alhamdulillah, kita sambung kajian kita hadis 40 hadis jalan ke surga. Hadis yang ke-9. Hadis ke-9 an Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bizalikal yawm wajhahu 'anil nar 70 kharifan. Nabi SAW bersabda, tidaklah seorang hamba berpuasa pada jalan Allah. Dia berpuasa lillahi ta'ala, dia berpuasa pada jalan Allah, kerana Allah. Ganjaran dia, melainkan Allah akan menjauhkan mukanya dari api neraka sejauh 70 tahun disebabkan puasanya pada hari itu. Sehari ya puasa. Sehari dia puasa kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah jauhkan dia daripada neraka tu 70 tahun perjalanan jarak dia dengan api neraka. Tuan-tuan rahmakumullah, hadis ini diriwayatkan daripada Abi Sa'id Al-Khudri. Nama dia Sa'ad bin Malik bin Sinan. Sa'ad bin Malik bin Sinan, dan beliau seorang sahabat Nabi SAW, dan lahir 10 tahun ke-10 sebelum hijrah Nabi SAW. Dan beliau menyertai perang Uhud, tetapi Nabi SAW tolaknya. Masa tu umur dia 13 tahun. Umur beliau 13 tahun, dan dia pergi dengan ayah dia, Malik bin Sinan. Dan Malik bin Sinan ni ayah daripada Sa'id Al-Khudri ni, beliau syahid dalam peperangan Uhud. Dia bawa anak dia, Abi Sa'id ni, kan, Sa'id Al-Khudri ni, dia masih 13 tahun, tetapi dia besar dah. Dan dia beritahu kepada Nabi, ya Rasulullah, ni anak saya, dia nak join juga perang Uhud ni. Perang Uhud ni 3 Syawal, bulan Syawal, 3 Hijrah. Jadi ketika itu Nabi SAW kata Abu Sa'id, dia pandang saya, tengok saya atas bawah, dan Nabi SAW beritahu kepada ayah saya, kata Abu Sa'id, iaitu Malik bin Sinan, perintahkan anak kamu balik. Nabi tidak perkenankan, sebab umur dia 13 tahun, walaupun besar, tapi umur dia 13 tahun. Dan ayahnya, iaitu Malik bin Sinan, syahid dalam perang Uhud. Malik bin Sinan inilah yang ketika mana Nabi SAW terkena berdarah pipi Nabi SAW, dialah yang menyedut dengan mulutnya darah Nabi SAW, dan dia telan. Dia telan. Dia sedut darah Nabi SAW yang di pipi Nabi, maka dia telan. Maka itulah Nabi SAW kata, sesiapa yang nak melihat darah aku dan darah dia bertemu, kata Nabi, bercampur, maka tengoklah kepada Malik bin Sinan. Masya Allah, darahnya dengan darah Nabi SAW bercampur. Kemudian Nabi kata, sesiapa yang darahnya dengan darahku bercampur, maka sesungguhnya diharamkan api neraka menyentuh jasadnya. Masya Allah. Jadi tuan-tuan rahmakumullah, jadi perawi hadis ni ialah Malik Abi Sa'id, iaitu nama dia Sa'ad an Abi Sa'id bin Malik Al-Khudri. Maka Malik bin Sinan, ayah dia Malik bin Sinan. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan rahmakumullah, dan beliau ni Abi Malik ni, Abi Sa'id ni, ketika mana dia orang Madinah,
dia Khazraj. Mana Aus dan Khazraj kan satu puak ataupun orang tempatan di Madinah. Dan beliau daripada puak Khazraj. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya tidak ada seorang pun yang berpuasa dengan niat lillahi ta'ala, melainkan Allah menjauhkan mukanya daripada api neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Masya Allah. Maka jarak dia tu satu kali puasa. Bayang kalau kita banyak puasa. Dalam hidup kita berapa kali kita puasa. Tapi soalan dia, ada syarat dia. Soalan dia, adakah puasa kita? Soalnya, adakah puasa kita lillahi subhanahu wa ta'ala? Adakah puasa kita pada jalan Allah subhanahu wa ta'ala? Ataukah kena yang lain? Kemudian hadis yang kedua. Lagi kita ni sama hadis dia. Lebih kurang. An Sahal bin Sa'idin. Daripada Sahal bin Sa'id. Anin Nabi SAW. Daripada Nabi Muhammad SAW. Qala. Nabi bersabda. Inna fil jannati baban. Di dalam surga ada satu pintu, yuqalu lahu Rayyan, yang dinamakan pintu itu Babu Rayyan, iaitu pintu Rayyan nama dia. Yadkhulu minhu shaimuna yaumal qiyamah. Maka memasukinya pintu itu akan dimasuki oleh orang yang berpuasa, as-shaimuna yaumal qiyamah, pada hari kiamat. So hari kiamat ada pintu di surga itu nama dia Rayyan. Yang lalu daripada pintu tu orang yang berpuasa aja. Geng-geng yang puasa, kan? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka tidaklah dimasuki daripada pintu tu melainkan orang yang puasa aja. Yuqalu aina shaimun. Maka pintu itu memanggil, aina shaimun, di mana orang yang berpuasa? Di mana orang yang berpuasa? Maka dia panggil. Orang yang berpuasa dipanggil. Aina shaimun fayaqumun. Maka mereka berdiri, orang yang puasa itulah. Kan? La yadkhulu minhu ahadun ghairuhum. Maka tidak memasuki pintu itu selain daripada orang yang puasa itu. Fa iza dakhalu ughliqa. Ketika mana geng-geng puasa dah masuk semua dah, ughliqa, maka ditutupkan pintu surga yang bernama Rayyan tu. Kan? Falam yadkhulu minhu ahad. Maka ketika itu tiada siapa pun yang masuk melainkan orang yang berpuasa saja. Hadis ni riwayat daripada An Sahal bin Sa'id. Sahal bin Sa'id sama juga, beliau daripada orang tempatan Madinah, daripada puak Khazraj, kan? Dan namanya asli dia, nama dia Huznun, kan? Huznun, sedih, kan? Nama dia sama Huzn, kan? Maka Nabi ubah jadi Sahal, nama dia Huzn. Huznun ni sedih. Ketika mana Nabi SAW, dia umur 15 tahun Nabi wafat. Mana dia apa? 3 tahun lah sebelum Nabi hijrah, dia lahir. Sebab itulah masa dia bertemu dengan Nabi SAW, dia kanak-kanak lagi, kecil lagi. Maka Nabi tanya nama apa? Huznun. Nama sedih. Huznun sedih. Maka Nabi ubah Sahal, nama Sahal. Sahal bin Sa'id. Kan, Sahlun bin Sa'id, Sa'din. Dan nama kunyahnya dikenal Abu Abbas. Kunyah dia dikenal dengan Abu Abbas. Orang lebih kenal Abu Abbas, ayah Abbas, kan? Dikenal dengan Abu Abbas. Dan beliau wafat tahun 91 Hijrah. Beliau lah yang sahabat Nabi di Madinah yang paling akhir sekali, yang last sekali wafat. Ketika mana menjelang kewafatannya, dia kata apa? Setelah ini, setelah aku mati, dia kata, kamu tidak akan mendengar lagi qalan Nabi SAW. Kamu tidak akan pernah lagi mendengar orang yang mengatakan bersabda Nabi. Sebab apa? Dia yang terakhir sahabat. Kan sahabat yang mengatakan qalan Nabi. Kalau tabi'in kata daripada si fulan, mana sahabat dah, baru Nabi. Itu lepas saya wafat, kamu tidak akan mendengar perkataan qalan Nabi, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masya-Allah, kan. Dan sahabat yang terakhir wafat di Madinah, beliaulah Sahal bin Abi Sa'id. Sebab apa? Sebab umur dia ketika itu, ketika Nabi wafat umur 15 tahun. Kan, 15 tahun. Maka Nabi wafat ketika mana dia umur 15 tahun. Masya-Allah. Jadi dia nama dia Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, daripada puak Sa'idi, daripada kumpulan Khazraj lah, kan, puak Khazraj. Anin Nabi SAW, daripada Nabi SAW, qala inna fil jannati baban. Kata Nabi, di pintu tu, di surga ada pintu nama Rayyan. Jadi pintu surga ni banyak. Ada nama Babu Taubah, pintu taubat. Pintu taubat.
Babut Taubah. Di surga ni ada pintu nama dia Babut Taubah. Orang yang masuk ni apa? Orang yang taubat nasuha. Dia taubat daripada maksiat. Dekatkan diri yang kepada Allah, dia taubat. Ada nama dia Babu Kazimin Al-Ghaiz. Ni satu pintu juga. Bab Kazimin Al-Ghaiz, iaitu satu pintu orang yang menahan amarahnya. Orang yang sanggup tahan marah. Ada pintu surga khas kat dia. Kan? Dia patut dia marah, dia geram dah. Tapi dia tahan. Dia tak marah. Masya-Allah. Kazimin Al-Ghaiz, orang yang menahan kemarahan dia. Dia marah dah, tapi tahan. Masya-Allah. Dia geram dah kan. Dia dah hampuk dah tapi dia marah. Dia tahan. Jadi Kazimin Al-Ghaiz. Ada nama dia Babus Salah, pintu solat. Di surga ada pintu solat. Babus Salah. Ini pintu ni masuk orang solat ya. Ahli-ahli solat kan. Babus Salah. Ada Babul Jihad. Babul Jihad. Pintu jihad. Jadi orang yang masuk bab jihad ni. Orang yang jihad fisabilillah. Dia masuk. Ada Babul Walid nama dia. Bab ini adalah pintu orang-orang yang buat baik kepada orang tua dia. Babul Walid. Ada pintu ni orang yang buat baik kepada orang tua dia. Dia masuk pintu surga ni. Kan? Ada nama dia apa? Babul Ridha. Pintu Ridha. Pintu surga ni. Babul Ridha. Maknanya apa? Setiap kali Allah berikan dia ujian, Allah timpakan dia musibah, malah dia redha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Maka Babul Ridha kan. Ada nama Babul Aiman. Pintu kanan nama dia Babul Aiman kan. Maka ni sebut dengan apa? Pintu sedekah juga ada. Babul Sedekah. Ada pintu sedekah. Ni pintu-pintu dalam surga. Ada tak tiap-tiap pintu dipanggil? Ada. Golongan-golongan yang tiap-tiap pintu dipanggil. Nama dia. Tiap-tiap pintu surga dipanggil nama dia. Siapa dia? Seorang isteri kan. Iza sallatil mar'atu khamsa. Kan? Ketika mana seorang isteri itu dia semayang. Kan? Malam waktu. Kemudian apa? Wa shamat sahraha. Dia puasa Ramadan. Mayang waktu jaga puasa Ramadan. Kemudian apa? Kemudian dia taat kepada suaminya. Maka dikatakan kepadanya, masuklah kamu ke pintu-pintu mana yang kamu suka. Insya-Allah. Kan? Tak banyak, tapi berat. 3 tu je. Kan? Yang last tu yang berat tu. 3 tu. Apa dia? Yang 5 tu jaga. Okeylah. Mungkin selamatlah. Yang kedua apa? Yang kedua puasa Ramadan, kemungkinan selamat juga kan puasa Ramadan. Tak susah mana? Yang ketiga tu. Yang ketiga ni kan. Isteri-isteri yang ketiga ni. Yang ni kena jaga-jaga. Sebab takut yang tak sampai ketiga tu kan. Dia tak taat kepada suami. Dia melihat salah suami kan. Kebaikan suami dia tak kenal. Salah suami suami sekali salah, kebaikan dia tu hilang. Jadi tuan-tuan rahmakumullah. Jadi pintu surga ni ada sebut dengan pintu Rayyan. Maka tidak akan memasukinya melainkan orang yang berpuasa saja. Jadi keterangan hadis ni, berpuasa merupakan ibadah yang sangat besar. Puasa ni ialah ibadah yang sangat besar dalam Islam kan. Dan juga pahala dan faedah yang juga besar. Ibadah lain kita dikurniakan pahala di antara 10 dan 700. Ibadah lain, sedekah kan, baca Quran digandakan 10 hingga ke 700 ke 700 derajat ganjaran pahala. Namun pahala puasa dirahsiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kata apa dalam hadis qudsi kan, puasa hamba untuk aku kata Allah kan. Aku yang wa ana ajzibi, dan aku akan balasnya. Jadi semua ganjaran pahala telah pun ditentukan, melainkan puasa. Puasa tidak. Pahala puasa dirahsiakan oleh Allah. Allah akan mengurniakan pahala puasa sebanyak-banyaknya tanpa dapat dihitung oleh makhluknya. Masya Allah. Sebab itulah ketika mana Allah merahsiakan pahala puasa ni, jadi Allah mengetahuinya puasa kita tahap mana. Ni nak masuk bulan Ramadan ni kan, dalam puasa, ataupun tak masuk pun kita puasa sunat Senin Khamis kan, puasa tu
Ataupun siapa yang lebih lagi sanggup puasa Nabi Daud. Kan? Jarang-jarang lah. Kan? Jadi, nak masuk bulan Ramadan ni, satu puasa yang wajib ke atas kita. Kita tak mau puasa kita tiap tahun kita puasa tahapan tu saja. Kita kena tingkatkan. Dengan tahapan awam saja. Bila tahapan khas? Bila tahapan khawasul khawas? Kan? Tahap awamnya. Awam. Awamnya apa? Puasa sah tapi pahala tak ada. Kan? Puasa sah, pahala tak ada. Dia puasa tapi dia tidak jaga pantang larang dalam puasa tu. Dia masih lagi membawang, dia masih lagi ribah, kan? Dia masih lagi makiamun, dia tak jaga lisannya. Maka seperti itu, orang yang berpuasa seperti itu ialah puasa dia tak ada pahala. Kan? Jadi puasa yang kita ada ni, yang pahala ni, mestilah kita menjaga daripada pantang larang puasa. Bukan saja membatalkan puasa, bahkan membatalkan pahala puasa. Itu kena kita jaga. Kan? Buat apa kita puasa penat-penat? Lepas tu apa? Pantang larang yang membatalkan pahala puasa kita tak jaga. Kita tahan makan dan minum, dahaga, lepak. Tapi pahala puasa kita hilang. Na'udzubillah min zalik. Ditingkat sikit menjadi puasa khas, iaitu menjaga mulutnya, kan, daripada perkara-perkara yang merosakkan pahala puasa kita. Kita jaga mulut kita di siang hari Ramadan, banyakkan zikir kepada Allah, banyakkan baca Quran. Kita tak buat seperti itu, kita kena buat, kita kena tingkatkan. Kan? Jadi inilah puasa, no? Dalam bab puasa. Ya Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan pahala puasa sebanyak-banyak, terbanyak-banyaknya tanpa ada perhitungan. Jadi ketika mana Allah merahsiakan pahala puasa, Allah tengok tahapan kita. Tahapan mana? Ada yang Allah berikan sikit pahala dia, sebab apa? Tahapan dia tak sampai. Seperti mana yang ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Betul, sebelum masuk bulan puasa, kita mesti tahu apa-apa saja yang boleh membatalkan pahala puasa. Dalam bab syarak, dalam fiqh, kita dikaji. Kita mengkaji satu bab. Bab apa? Bab membatalkan puasa. Kita tidak kaji bab yang membatalkan pahala puasa. Sebab kajian itu ada pada tasawuf. Kan? Membatalkan pahala puasa. Maka sesungguhnya apa? Dua-dua itu penting. Membatalkan puasa juga kita kaji, takut-takut apa? Kita silap. Dan juga membatalkan pahala puasa juga kita kena tahu. Dan juga apa? Perkara-perkara yang membolehkan kita diterima amal ibadah kita pun kita kena tahu. Sebab ada adab dia. Dan ada adabnya. Maka ketika mana kita puasa pada bulan Ramadan, puasa Senin Khamis ke ataupun puasa sunat, kan? Mestilah puasa kita ini, yang pertama, mestilah kita kena letakkannya lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Kan? Mesti kita letakkan perintah puasa ini ialah perintah Allah, dan kita terima dengan hati yang terbuka, dengan redha, dan kita terima yang dengan gembira. Sebab itulah ketika mana datang Ramadan, kita sambut dengan gembira. Kita sambut dengan apa? Kita sambut dengan bahagia, kita gembira, kita letakkannya suatu sambutan yang besar, ataupun sambutan dalam hati kita ni, keistimewaan Ramadan itu ada. Kan? Keistimewaan Ramadan itu kena letakkanlah hati kita lebih daripada bulan-bulan yang lain. Kebahagiaan itu kena lebih menyambut Ramadan dengan menyambut Hari Raya Syawal. Kan? Jangan terbalik. Ni kita sambut Ramadan tak berapa gembira, tapi kita sambut Syawal, Masya Allah. Kan? Jadi terkinja-kinja kita nak menyambutnya. Padahal apa? Ramadan itulah mesti kita kena lebihkan. Sebab Ramadan itu ya bulan keberkatan. Kita sentiasa berdoa, Allahumma barik lana kan fi Rajab wa Sya'ban. Rajab dah kan, Sya'ban lah ni. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Bulan Ramadan kita tak kata wa barik lana Ramadan, tidak. Pasal apa? Ramadan ni bulan berkat. Tak perlu dah kita minta berkat pada bulan Ramadan tu. Sebab Ramadan itu bulan berkat. Bulan penuh dengan keberkatan. Masya Allah. Digandakan semua berkat mana apa? Ziyadah. Apa makna barakah? Barakah mana ziyadah? Bertambah. Semua bertambah. Sunat jadi wajib, pahala dia. Masya Allah. Allah gandakan pahala sunat pula. Wajib pula Allah gandakan pahala dia. Masa sebut dengan syahrul barakah.
iaitu bulan keberkatan. Tuan-tuan rahmatullah. Jadi innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya yuwaffa, orang-orang yang bersabar akan disempurnakan pahala mereka dengan tidak dikira banyaknya. Jadi ketika mana kita sabar dalam kita menahan dahaga kita, tahan lapar kita, sabar, Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran kepada orang yang sabar itu. Ganjarannya ialah tidak terkira banyaknya pahala yang dapatnya. Masya-Allah. Pahala yang diperolehinya tidak terkira banyaknya. Sebab dia telah sabar menahan dahaga dan lapar ketika mana siang puasa Ramadan tadi ataupun puasa sunat. Puasa bukan sekadar menahan lapar dan dahaga sahaja. Dan ni kita kena tahu, puasa ni bukan setakat kita tahan dahaga dan lapar saja, bukan. Kan? Tetapi perlulah juga menjaga seluruh anggota badan daripada melakukan dosa. Jaga anggota badan kita daripada melakukan dosa. Mulut kita kena jaga. Mulut kita kena jaga. Siang Ramadan, jaga mulut kita. Sebab apa? Sebab kita ni makhluk yang sentiasa berdepan dengan apa? Dengan kawan kita sembang. Kan? Makhluk yang memerlukan makhluk yang lain. Kan? Jadi kita ni sembang, aduk menyembang. Jaga pembicaraan kita. Tajuk pembicaraan kita tu kena jaga. Jangan dia sampai dan melangkau kepada satu ribah. Jangan langkau sampai ke tahap kita membicarakan aib orang lain. Kan, ribah. Sampai ke tahap tu kita tahu dah. Kadang-kadang benda ni, syaitan kan dah dibelenggu. Tak ada dah. Kan, masa Ramadan. Tapi ketika mana dia latihlah kita. Kita sendiri boleh bawa diri dah. Dia latih dah. Selama 11 bulan dia latih kita ribah. Dia latih kita buat jahat. Latih kita dosa. Bulan Ramadan ni tanpa dilatih dah, kita boleh bawa diri dah. Sebab itulah kita banyak terjebak dalam melakukan dosa ketika mana bulan Ramadan. Orang sentiasa kata apa pasal apa Ramadan ni ada buat dosa lagi. Walhal apa syaitan dah dibelenggu dah. Betul. Nafsu kita ada kat kita lagi. Nafsu kita ni telah latih dah. Dia didiklah nafsu kita selama 11 bulan. Masya Allah. Dia didik. Hingga bulan Ramadan lepas aja kita akan buat sesuatu perkara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nauzubillah. Jadi perkara-perkara itu tak patut pada bulan Ramadan dilakukan, tiba-tiba dibuat bulan Ramadan. Kan? Maka hendaklah kita menjaga mata kita. Mata kita pun jaga juga. Kan? Jadi mata ni kita kena jaga daripada melihat perkara yang batil, yang haram. Kan? Bulan Ramadan, sebelum ni kita tengok handset kita. Handset kita ni bukan yang kita set macam tu pun sengaja tak. Dia lalu satu gambar-gambar yang tidak dibenarkan oleh syarak kita melihatnya. Maka lalulah, kan. Maknanya apa? Bagaimana kita buat macam tu? Maka tengok yang penting-penting saja. Masa-masa yang penting saja. Kalau boleh, tak payah buka, kan? Tak payah buka. Masya Allah, yang penting ya. Perkara khabar penting ya tu yang kita tengok. Kan? Sebab apa? Sebab dalam kita melihat kebenaran itu, tiba-tiba dia ada iklan kadang. Ya, dalam Facebook kita ada iklan. Dia tak tahu main mana. Kan? Dia main itu, iklan yang mendahkan orang. Maka kita tengok. Betul lah. An-nazratul ula laka wasaniyatu alaika. Pandangan pertama tu tak dosa lah. Kan? Pandangan pertama tak dosa. Tapi ketika mana pandangan yang kedua, itu kira dosa. Kan? Lepas tu buat lama tengok, dosa. Itu kira walaupun pandangan pertama pun kita tengok lama, itu dosa juga. Kan? Dosa juga. Jadi tuan-tuan rahmatullah. Jadi inilah satu perkara yang kita kena jaga. Mulut, mata. Lepas tu tangan kan. Kita kurangkan komen-komen yang tak betul lah kat Facebook, kat WhatsApp kan. Kurangkan benda tu. Kan, sumpah sapah maki amun ni bukan melalui mulut lah ni dah. Melalui tulisan pun banyak juga. Masya Allah. Melalui tulisan banyak. Kan, sumpah sapah. Kan, macam-macam tu. Dia tulis dalam komen tu. Maka kita tangan juga sama juga. Kita kena berhenti. Kan, sikitkan perkara-perkara tu. Jadi, Ramadan ni, ketika mana bulan Ramadan, berhasil kita menahan semua benda ni, kita kena latih daripada bulan Rejab lagi. Kan? Latih, bulan Rejab kita latih, Syaban kita latih, barulah berjaya kita bulan Ramadan. Tapi kalau kita tak latih, kita layan lagi bulan Rejab, Syaban tu, maka Ramadan pun susah kita nak lepas daripadanya.
Sebab apa? Sebab ketika mana kita nak berlepas daripada satu perintah waswas nafsu kita, waswasah nafsu kita, mestilah kita berlatih banyak jauh hari. Bulan Rajab tu Syaban tu kan. Jadi tuan-tuan puan-puan rahmatullah. Tetapi perlulah juga menjaga seluruh anggota badan dari melakukan dosa juga. Jaga. Orang yang berpuasa pada jalan Allah ialah mereka yang berpuasa dalam peperangan. Jadi puasa ni dikira dalam peperangan. Perang puasa ni. Sebab melawan hawa nafsu yang tidak nampak. Perang ni yang dahsyat. Kalau peperangan, kalau kita tak nampak musuh kita, kemungkinan bolehlah. Boleh tahan lah. Kan? Tapi kalau perang, musuh tak nampak. Ini satu peperangan yang mengerikan lah. Menakutkan lah. Sebab apa? Kita perang, musuh tak nampak. Hanya kita mengesan bisikan-bisikan saja. Itu pun kalau perasan lah. Kalau tak perasan, hampir lingkup lah semua. Hampir lingkup lah. Tapi orang yang berperasan, musuh, iaitu iblis, musuh dan apa sebut dengan apa? Nafsu tadi, dia bisik. Dia, ajak kita dalam perbuatan-perbuatan dosa. Maka orang yang ada ilmu dia tahu, dia kesan yang ni adalah bisikan nafsu, maka dia tinggalkan. Orang yang tak tahu, maka dia layan. Sebab itulah banyak kita tengok pada bulan Ramadan, walhal bukan yang lapak mana pun, kan? Banyak yang, plastik hitam, geng plastik hitam. Kan? Geng hitam kan? Plastik hitam tu. Pasal apa banyak berlaku? Bukannya sampai mati pun bukan. Bukannya dia tak makan hingga mati. Tidak. Tapi pasal apa berlaku benda ni? Sebab nafsu telah pun mempengaruhinya. Nafsu amaratu bisu' tu mempengaruhinya hingga dia sanggup mengorbankan imannya. Demi untuk apa? Mengikut hawa nafsu tadi. Mengorbankan imannya. Iman yang perintahkan puasa. Kan? Dia tak sanggup untuk puasa. Walaupun puasa tu tak lama saja pun. Kan? Tak lama. Sebab itulah Allah pakai kalimah ayyaman ma'dudat. Hari-hari yang sikit saja. Tak banyak. Sebab itulah kalau kita tengok puasa, kan? Tak lama saja. Tiba-tiba, dah minggu dah. Masuk pun nanti tengok. Baru kita ingat malam pertama semangat sungguh. Kan? Malam pertama tu semangat. Kita bawa semua baju-baju yang hebat-hebat tu. Pergi semayang tarawih. Kan? Semayang tarawih. Dapat pula imam yang hebat bacaan dia. Semangat kan? Imam pula bacaan dia cantik. Masya Allah, khusyuk semayang. Lepas tu tak lama pula. Itu selalu tu. Cari-cari yang masjid yang tak lama semayang. Semayang tu sat je. Kan? Kalau boleh baca surah lazim ya. Masya Allah. Jadi mana dia apa? Semangat dah. Tapi ketika mana kita baru teringat saja, malam pertama tu kita bersiap sedia, tiba-tiba dah seminggu dah. Seminggu dah puasa. Masya Allah. Asyik nak layan bazar Ramadan, tiba-tiba 10 hari dah. Masya Allah. Mana dia apa? Ayyamah ma'dudat. Tak lama pun. Tapi banyak yang terkorban. Sebab apa? Sebab mengikut hawa nafsu dia. Dia tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Masya Allah. Kan? Pasal apa? Rugi kan? Mereka sanggup berlapar dan dahaga walaupun sibuk dengan menghadapi musuh. Seperti yang berlaku pada peperangan Badar Kubra. Masya Allah. Perang Badar tuan-tuan berlaku pada bulan Ramadan. Nabi SAW dan sahabat-sahabat berpuasa pada bulan Ramadan ketika mana berperang fisabilillah. Allah Subhanahu Wa Taala memenangkan Nabi di atas musuh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Sebab apa benda ni boleh berlaku? Kan? Ketika mana perang Badar ni, Nabi dan sahabat berpuasa. Masya Allah, berpuasa. Puasa Ramadan. Tapi kuat ketika itu. Kan? Masya Allah. Kita pada bulan Ramadan, banyak yang kita syahid. Kan? Syahid. Masya Allah. Lepas ya, tak boleh buat apa dah. Baru main duha. Lepas tu apa dah dahaga lepas dah. Luhur tu, main luhur. Kan? Main jemaah kira tak senyum dah. Tak boleh senyum dah. Semua tengok muka masam je. Kan ingat siapa muka masam semua. Kan rupa lapak. Dahaga. Merasa tu kira tak bermanyak. Masya Allah. Merasa. Jadi mana dia apa tuan? Sahabat Nabi SAW. Kan? Mereka berpuasa dan pada siang hari itu mereka perang fisabilillah. Masya Allah. Perang fisabilillah. Perang Uhud. Perang Badar. Perang Uhud ketika Syawal. Perang Uhud Syawal. Raya tu. Raya. Kan perang Uhud. Perang Badar ni
waktu bulan puasa. Masya Allah. Jadi mereka mendapat pahala yang sangat besar, iaitu satu hari berpuasa, dahlah melawan musuh yang tak nampak. Kemudian satu pula lagi melawan musuh yang nampak, iaitu kafir Quraisy, kan? Pada jalan Allah akan dijauhkan muka yang daripada api neraka 70 tahun. Masya Allah. Sesiapa yang berpuasa sehari fi sabilillah akan jauhkan 70 tahun. Maknanya apa? Jarak yang daripada api neraka. Namun jika puasa itu akan menyebabkan tewas kepada musuh, maka ketika itu mereka wajib berbuka. Jadi kalau puasa itu menyebabkan dia tewas, menyebabkan dia tak sanggup untuk melawan musuh, maka wajib dia berbuka puasa ketika itu. Nah kan? Itu tuan-tuan Allah. Balik kepada pintu rayyan tadi. Itu surga. Pintu rayyan yang disediakan kepada orang yang rajin berpuasa fardu ataupun sunat. Pintu rayyan ni, Allah sediakan satu pintu di surga yang dinamakan dia pintu rayyan. Orang yang memasukinya, Allah akan berikan satu makanan-makanan yang sedap. Dalam surga ni, puas dia makan. Masya Allah. Seperti mana dia tahan atas dunia lalu dia tak makan, dia puasa kerana Allah, Allah akan menjamunya. Allah akan berikan kepadanya satu makanan-makanan yang sedap-sedap. Di mana? Di pintu rayyan tadilah. Dia masuk dari pintu rayyan. Seperti puasa Senin, Khamis, puasa 3 hari dalam sebulan, puasa Tasu'a, puasa Asyura, puasa pada bulan-bulan haram, puasa Arafah, nisfu Sya'ban dan sebagainya, kan? Ini semua apa? Puasa-puasa sunat. Yang menyebabkan kita apa? Dijauhkan daripada kita 70 tahun jarak kita dengan neraka. Maka meminum air hingga puas dan meminum air. Rayyan tu mana rayyan? Rayyan tu mana rai? Apa makna dia rai? Iaitu meminum air hingga puas dan hilang dahaga. Kan? Meminum air hingga puas sehinggalah kita menghilangkan dahaga. Di dunia mereka sanggup berlapar dan dahaga, maka di surga mereka dihidangkan dengan beraneka makanan dan minuman. Mereka dapat menikmati sepuas-puasnya. Jadi tuan-tuan Allah, inilah satu hadis kita yang kita kaji pada pagi ini untuk jadi penyemangat kepada kita. Nama dia jalan ke surga, kan? Jadi menjalan ke surga, ada hadis yang berikan semangat kepada kita agar kita sentiasa beramal, terutama yang puasa. Kita bimbing diri kita, paksakan diri kita untuk berpuasa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita satu ganjaran. Puasa tadi, satu puasa 70 tahun Allah jauhkan kita daripada neraka jarak dia. Masya-Allah. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kurniakan kita maghfirah, keampunan Allah dan hidayah, dan juga Allah berikan satu sifat istiqamah dalam beramal. InsyaAllah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa shifaan min kulli da' bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah.